Video baru ni pun akan ada bloopers, ada fight. Sikit korang masuk. Nisa kata nampak universiti. Kejap nampak cikgu, kejap jadi universiti. Teacher Baiduri. Mengajar subjek? Bahasa Melayu. Okay, hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jadi kita kembali dalam bukan rancangan. Apa nama benda ni? Ke YouTube channel ini. Jadi saya BDM Rosli akan berkongsi tentang bukulah kebanyakannya, dan hari ini kita masih di fakulti. Okay, tapi hari ini saya nak meraihkan satu cabaran daripada BookTube, Persatuan BookTube My, iaitu konten bertema, yang mana untuk April 2020 ini temanya ialah memaafkan. Dalam bulan Ramadan kan, ni kerengga. Alamak, kerengga. Jadi bersempena dengan tema memaafkan ni, saya nak cuba untuk relatekan dengan buku suci, iaitu buku terbaru daripada fiksi. Ini buku trilogi ya. This is the first book. Okey. Untuk buku ni, kita bukan nak cerita tentang sinopsis sangatlah, sebab kita nak terus masuk kepada tema memaafkan. Okey, jadi seperti mana yang kita tahulah, kenapa hari ayat aku semua macam presentation. Okey, memaafkan ialah satu perkataan yang ringkas tapi nilai dia sangat berat. Lagi-lagi kalau dia tak ada input keikhlasan, perkataan maaf tu macam tiada erti. Macam tu lah. Okay, cerita dia macam ni. Suci ni, dia tentang keadaan di mana manusia dah tinggal sikit dan dia dah terancam. Terancam sebab ada manusia yang jahat. Macam tu lah. Jadi Adan ni dan kawan-kawannya, bila diorang dah capai satu had umur, diorang kena menjadi penjaga untuk kawasan mereka tu. Jadi Adan dan Im ni, dia akhirnya menjadi satu pasukan. Tapi sedihnya, kemudian Im mati dulu. Adan hidup seorang-seorang. Lepas tu dia pun hiduplah seorang-seorang untuk beberapa tempoh. Kemudian baru datang manusia baru yang dia baru nak jumpa, iaitu Kartini, Maya, Jaki dan juga Koi. Ikan Koi. Bila dia jumpa diorang tu, setiap watak baru yang datang tu ada perwatakan yang berbeza, ada penerimaan yang berbeza terhadap si Adan ni. Okay. Contoh macam Kartini. Kartini ni macam kakak kepada tim berempat tu lah. Kartini ni baik. Dia meraihkan je sebab dia memang tugasnya ialah dia akan selamatkan semua orang yang dia jumpa. Lepas tu, dia akan jaga. Asalnya dia akan jaga. Tapi berbeza dengan Maya dan juga Jaki. Kenapa cakap tak terima ni kan? Sebab dia macam nak makan pun diorang tak sediakan untuk si Adan. Nak gerak seiring pun tak nak. Jadi Adan ni memang selalu dibantu oleh Kartini sajalah. Okay. Lepas tu, baru macam Maya yang tanya dekat Adan. Adan, kau tak ingat ke kat aku ni? Lepas tu macam Adan pun blur lah. Siapa kau ni kan? Lepas tu barulah si Maya ni kata, aku ialah salah satu ahli family yang kau pernah rompak. Kau dengan Im. Im yang dah mati tu. Tapi padahal yang nak rompak tu sebenarnya ialah Im. Si Adan ni ikut je sebab dah kawan kan. Tapi Adan ni pun macam serba salah lah time tu sebenarnya. Dan penulis ada mention betapa muka Adan tu dan gerak-gerik Adan tu macam serba salah dan dia tak rela untuk merompak orang. Macam itulah nak katanya. Tapi si Maya ni sebagai seorang anak kepada, dia baru 14 tahun kalau tak silap. Dia sebagai seorang anak yang melihat parents dia kena rompak, mestilah sedih kan. Sebab efek daripada kesan rompak tu, parents Maya dah tak berani lah. Dia macam trauma. Dia tak nak berpindah randah dah. Sebab manusia zaman itu, manusia dalam buku ni ialah manusia yang hidupnya nomad. Disebabkan itulah Maya ada dendam, ada simpan dendam terhadap Adan. Jadi nak katanya, apa yang kita nak kaitkan ialah, bila kita ada dendam, kita susah nak memaafkan, betul? Okay, tapi merujuk kepada muka surat 163, Kartini kata, kadang-kadang kita dalam kehidupan ni, bila kita terdesak, kita dah tak fikir dah sama ada apa yang kita buat tu betul atau tidak. Sebab kita terdesak, kita macam, contohlah kau nak hidup, kau tak ada makanan selain kau kena mencuri. Tu je, orang tu je. Lepas tu kau ni pula jenis tak berani nak bercakap baik-baik. Jadi dia macam rasa terdesak sangat untuk dia. Jadi dia pun mencuri. Okay? Dan memang pada itu ialah dalam otak manusia ialah dia nak hidup, dia nak survive. Jadi sebab itulah manusia itu berbuat satu benda yang tidak baik. Tapi lepas dia sedar diri, maka dia akan ada satu rasa penyesalan. Baru sesalan itu akan muncul. Baru sesalan itu akan terbit. Jadi nak katanya, bila kita dalam keadaan terdesak, kita berkecenderungan untuk berbuat satu perkara yang tidak baik. Dan pada ketika itu, kita rasa macam, kita tahu tu salah. Tapi kita, untuk hidup kita buat. Okay. Tapi, lepas kita dah sedar, lepas kita dah faham betapa itu adalah satu perkara yang salah, kita dah nampak efek dia, kita akan start rasa menyesal. Kemudian, tentang Adan dan juga Maya, mereka masih bergaduh tau, bukan mereka masih bergaduh, mereka masih tak ngam. Lepas tu,
Sampailah satu masa ni Maya hampir nak bunuh Adan sebab dia marah, sebab dia ada rasa dendam tu. Okey, dia nak bunuh si Adan, dia nak panah sebab Maya ni power dia dalam memanah. Dia panah aja mesti kena. Macam tu power si Maya ni. Muda-muda pun dia sangat kuat. Okey. Tapi dia tak jadi bunuh dan lepas tu dia pun rasa sesal. Jadi sekarang dua-dua belah pihak dah ada penyesalan. Si Adan dia dah menyesal sebab dia join merompak walaupun terpaksa. Yang si Maya dia dah ada rasa menyesal sebab dia hampir-hampir nak bunuh. Dia macam nak panah tapi dia sengitkan sikit ataupun Adan yang mengilat. Macam tu lah, maksudnya tak dapat tapi dah ada sesalan. Okey, kemudian bila kita ada sesalan, bila kita rasa bersalah, barulah kita akan start rasa nak minta maaf kan. Tapi dalam hidup ini kadang-kadang tidak semua maaf itu terbit melalui bibir. Ada kalanya maaf itu lebih terzahir melalui perbuatan. Contoh dalam suci ni, bila dia start rasa bersalah, dah start rasa nak meminta maaf, baru dia macam ajak sekali bincang untuk perang sama-sama. Tanya, kau okey ke? Mak kau baru je mati depan mata kau. Dia dah start, katakanlah diorang start berjumpa dalam tengah, lepas tu gaduh. Kat sini baru dia macam nak berbaik, baru dia nampak macam dah ngam sikit. Walaupun tak begitu ngam tapi dah nampak lah ada a big chemistry, dah start berkawan. Jadi kalau kita nak rumuskan apa yang kita nak sampaikan hari ini ialah, dalam hidup ni kadang-kadang memang kita akan ada rasa dendam. Itu hakikatnya. Ada masa kita pendam sampai dia dendam, atau memang ada dendam yang kita tak suka kat orang. Tapi sampai satu masa kita faham bahawa kadang-kadang situasi yang salah, bukan manusia itu yang salah. Jadi kita tak boleh nak salahkan dia saja. Kadang-kadang mungkin dia terpaksa ikut cakap bos dia, sebab tu dia terpaksa buat macam tu. Okay? Dan lepas kita dah sedar bahawa itu adalah perkara yang salah, untuk kita berdendam kat dia, kita akan rasa bersalah kat diri kita dan kat diri dia. Dan step by step kita akan mula memaafkan. Dan kat sini sebenarnya kita boleh cabangkanlah maaf ni in terms of memaafkan dia dan juga memaafkan diri kita sebab pernah berdendam. Sebab bila kita berdendam ni, sebenarnya penatnya adalah pada kita. Sebab kita yang menyimpan rasa tu. Jadi sempena Ramadan ini, marilah kita luluskan segala kita punya dendam. Kita kena belajar untuk memaafkan. Memang tak mudah, tetapi tu peradilan itu Tuhan yang lebih layak. Contoh kalau saya dendam kat seorang manusia yang memang selayaknya saya berdendam kat dia sebab dia yang bersalah. Tapi kalau kita nak balas balik, benda tu takkan terbalas pun. Sebab manusia takkan pernah puas dengan apa yang dia nak buat. Jadi biar kita serahkan kepada Tuhan, Tuhan lebih tahu. Itu saja. Dia macam confuse sikit lah, tapi dapatlah kaitkan sikit buku suci dan juga realiti kehidupan kita. Itu saja untuk kali ini. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Kita berjumpa dalam video yang seterusnya. Bye-bye. Nak record kat sini tapi macam meeting sangat dah lah depan meja meeting. Background pun putih. Hitam lah, tu hitam lah. Hitam. Oh nampak? Ni comot-comot ni? Nampak? Pergi bawah lah. Sekarang kau apa? Dah tak hitam. Baik, kat bawah. Okay. Bunyi sensor pula. Biasalah kehidupan. Ada saja gangguan.